Jadi macam mana? Kita tengok ni Alkitab kabar baik. Dia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Dia begitu kecewa. Tuhan boleh kecewa. Dalam Alkitab firman Allah yang hidup, maka dia menyesal telah membuat mereka. Hatinya hancur. Hati Tuhan hancur. Menyesal. Jadi berbeza. Bagi kita mustahil Tuhan dia boleh menyesal. Sifat yang tak layak bagi dia menyesal. Bila kita kata Tuhan menyesal, maksud dia tak tahu apa akan berlaku. Itu mustahil. Mana layak Tuhan macam itu? Tuhan mesti dah tahu apa yang akan berlaku dan dia mustahil menyesal. Jadi berbeza. Kesimpulannya, mengikut Bible yang dipegang oleh orang Kristian dan mengikut perjanjian lama. Ini kitab Kejadian ni dalam perjanjian lama yang dipegang oleh orang Yahudi. Yang pertama, Tuhan tak maha mengetahui. Yang kedua, Tuhan ni tidak maha mengatur dan tidak maha merancang. Kitab Bible ni dia ada dua kitab besar. Yang pertama perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Dua-dua tu dalam Bible. Orang Yahudi dia pegang yang perjanjian lama sahaja. Orang Kristian dia pegang perjanjian lama, pegang perjanjian baru. Tu je beza dia. Kemudian saya sentuh hari tu, mustahil Tuhan kalah. Tapi dalam Bible ada cerita Nabi Yakub lawan dengan Tuhan dan dia menang. Ni kita tak boleh terima lah benda yang tak layak bagi Tuhan. Bukan kita fikir zat Tuhan, kita fikir apa yang layak, apa yang tak layak, apa yang mustahil, apa yang tak mustahil. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 24 hingga 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat. Bergulat ni bergusti dengan dia sehingga fajar menyingsing. Nabi Yakub ni tinggal waktu malam seorang-seorang. Datang satu orang laki-laki. Laki-laki ni bergusti dengan dia sampai ke subuh. Lama lah ni. Ketika orang itu melihat yang dia tidak dapat mengalahkannya, dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Orang yang dia lawan tadi, dia pukul-pukul Yakub ni tak lepas. Dia kata tak boleh makan ni dengan Yakub ni. Jadi dia pukul dekat pangkal paha Nabi Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecuk ketika dia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, dah lawan-lawan orang tu tak boleh makan Nabi Yakub ni. Orang tu pun kata okey, kita stop sekarang. Dia pun cakap, biarkanlah aku pergi, lepaslah aku, kerana fajar telah menyingsing. Kita lawan ni dah sampai subuh dah. Aku tak boleh kalahkan kamu, kamu dah kalahkan aku. Lagipun dah nak subuh dah. Jadi lepaslah aku ni. Jadi sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi bertanyalah orang itu kepada Nabi Yakub, siapakah nama kamu? Sahutnya Yakub. Yakub. Lalu kata orang itu yang kalah gusti tadi ni, nama kamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Mulai hari ini nama kamu bukan Yakub, ganti baru, tetapi Israel. Inilah asal Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Kan Nabi Ibrahim dia ada anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia ada anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ni lah yang dikenali sebagai Israel. Kalau ikut pengajian kitab Kifayatul Muhtashar itu, dinamakan Israel ni sebab dia ni berjalan malam dan diperintahkan oleh Tuhan. Il di belakang tu Tuhan lah. Isra' tu macam kita lah, Isra' Mi'raj. Isra' tu berjalan malam. Dia pindah daripada Kanaan pergi ke Mesir pada waktu malam. Siang panas. Jadi nama dia ditukar daripada Yakub jadi Israel. Dari situlah asalnya keturunan Bani Israel sampai hari ini lah, negara Israel. Kenapa ditukar nama Israel? Sebab engkau telah bergomol melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Orang tu kata tadi, hang dah gusti dengan Tuhan dan engkau menang. Maksud dah kalahkan Tuhan. Sebab itulah nama kamu Israel. Jadi bertanyalah Yakub, katakanlah juga nama kamu. Tetapi sahut orang tu, mengapa engkau tanyakan nama aku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Tak boleh sebut lah tu, P-N-I-E-L. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawa aku tertolong. Maksudnya Nabi Yakub dia berdepan dengan Tuhan, lawan dan dia menang. Dalam Bible. Tapi bila kita belajar ilmu tauhid, benda ini mustahil. Mana boleh makhluk mengalahkan Tuhan?
Sebab tu bila kita agama Islam ni syukur sangat-sangat dah, akidah kita ni sahih, jelas. Mana boleh ada makhluk kalahkan Tuhan. Tapi ikut Bible, Nabi Yaqub boleh kalahkan Tuhan. Ini benda yang mustahil. Jadi kesimpulan dia, mengikut Bible, Tuhan ni tak maha berkuasa. Berbeza dengan pandangan kita, pegangan umat Islam, Tuhan maha berkuasa. Kata Imam Ghazali, dia itu hidup, yang kuasa, yang maha gagah, yang maha perkasa, tidak ditimpakan kepadanya oleh kekurangan dan kelemahan. Macam mana nak kata Tuhan kalah? Lemah pun dia mustahil, kurang pun dia mustahil. Jadi tak boleh kalahnya kalau Tuhan. Kata Imam Ghazali lagi, tidak terlepas dari genggamannya dan tidak luput dari kekuasaannya segala pertukaran keadaan. Ini kes yang sempat saya masukkan. Ada lagi kes, yang ni dalam perjanjian baru. Satu hari Nabi Isa, Jesus, dia berjalan dengan para hawari dia, sahabat-sahabat dia bermusafir. Dah jalan lama dah, jadi mereka ni lapar. Jesus sendiri pun lapar. Dia pun cari, tengok kiri kanan, tiba-tiba ternampak dari jauh pokok ara. Dia tengok pokok ara, dia kata, jom kita pergi sana. Mereka pun pergi ke pokok ara tu. Jesus pun tengok ke pokok ara tu, ada buah ke tak ada. Tengok, oh, tak ada buah rupanya. Sebab dia sangkakan ada buah boleh dia makan. Tak ada buah. Jadi Jesus ni marah, dia kutuk. Mulai hari ini aku sumpah kamu tidak akan berbuah lagi sampai bila-bila. Jadi dalam cerita ni, dalam perjanjian baru lah, Bible juga, ada dua benda yang tak sesuai. Orang Kristian kata Jesus ni Tuhan. Tuhan dia mesti maha mengetahui. Yang Jesus tadi, dia daripada jauh dia boleh tak tahu pokok tu ada buah ke tak ada. Bukan Tuhan. Jelas-jelas bukan Tuhan. Kalau Tuhan daripada jauh dia tahu dah ada buah ke tak ada. Ni Jesus dia terpaksa pergi dekat-dekat tengok, oh tak ada buah rupanya. Jadi Jesus bukan Tuhan. Yang kedua, bila dia tengok pokok tu tak ada berbuah, dia kutuk. Mulai hari ni aku sumpah tak berbuah selama-lamanya. Layakkah Tuhan dia macam marah, perungih, bengang, pergi-pergi tengok-tengok tak ada buah, dia bengang, dia kutuk pokok tu sampai tak berbuah, tak kena. Jadi itu berbezalah dengan kita. Bagi kita Tuhan ni dia tahu dah segala-galanya. Takkanlah Tuhan tiba-tiba nak kutuk pokok tu pula. Apakah antara bukti Allah itu hidup? Kita belajar minggu yang lepas, Allah hidup. Kita lah alam ini. Sekiranya Allah mati, siapa yang perintah alam? Jadi maksudnya Allah hidup ni. Adakah satu perkara yang bukan Allah yang takdir? Ada tak satu benda yang bukan Allah yang kuasai? Tak ada. Semuanya Allah takdir. Yang manakah kerajaan Allah? Semua yang ada ni, semua ni, seluruh alam ini, seluruh alam makhluk, semuanya kerajaan Allah lah tu. Adakah ilmu tauhid sifat 20 itu membicarakan tentang zat Allah? Sebab Nabi larang kita bercakap pasal zat Allah. Tidak. Zat Allah tidak akan mampu dibicarakan oleh makhluk. Sifat 20 membicarakan apa yang layak dan apa yang tidak layak bagi Allah. Bukan bicara zat Allah. Apa yang mustahil dan apa yang tidak mustahil bagi Allah. Bukan bicara zat Allah. Apa yang wajib dan apa yang tidak wajib bagi Allah. Bukan bicara tentang zat Allah. Ada satu cerita lagi dalam Bible juga, kedatangan Nabi Muhammad. Saya sentuh hari itu, hari ini bagi bukti.